Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini mesti berhasrat jalin kerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam sektor hidrogen. Perincinya kita langsung saja bersama Bu Mawiyin. Silakan Bu Ma. Baik Zera, terima kasih. Sebelum itu kita ke perkembangan banjir di Limbang. Satu lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Limbang hari ini bagi menempatkan penduduk yang terjejas banjir. PPS tersebut adalah Dewan Serbaguna Buloh Baloi yang dibuka pukul 2.30 petang tadi. Ini menjadikan keseluruhan 2 PPS yang diaktifkan setakat ini. PPS Dewan Serbaguna Buloh Baloi menempatkan seramai 16 orang penduduk terdiri daripada 10 dewasa, 3 kanak-kanak dan 3 warga emas. Mereka antara penduduk terjejas banjir dari 4 kampung iaitu Kampung Buloh Baloi, Rangu, Batu Danau dan Pandak. Sementara itu jumlah penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS Dewan Masyarakat Medamit juga terus meningkat. Setakat 3 petang, seramai 199 orang ditempatkan di PPS berkenaan berbanding 195 orang pagi tadi. Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Limbang dalam satu kenyataan media memaklumkan penduduk yang ditempatkan di PPS tersebut terdiri daripada 119 orang dewasa, 49 kanak-kanak, 13 warga emas, 2 lelaki orang kurang upaya dan 16 bayi. Mereka terdiri daripada penduduk di Kampung Baru Medamit dan Kampung Tanjung. Baik, sementara itu di Songkapit, Jambatan Sungai Musah di Jalan Tekalit Musah kini ditutup sementara berikutan struktur jambatan itu yang dilaporkan runtuh kira-kira pukul 9.30 malam tadi. Ahli Dewan Undangan Negeri Katibas Lidam Asan ketika dihubungi pemberita RTM memberitahu papan tanda keselamatan telah dipasang di jambatan itu dan tindakan lanjut akan diambil oleh Jabatan Kejaraya Sarawak bagi menentukan kerosakan sebenar. Jambatan Sungai Musah terletak kira-kira 21 km dari Pekan Song. Ia menghubungkan beberapa penempatan penduduk, klinik dan sekolah-sekolah di kawasan hulu Sungai Katibas. Sementara itu, Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam satu hantaran di Facebook memberitahu beliau pergi ke lokasi hari ini bagi melihat sendiri keadaan jambatan tersebut. Beliau juga telah memaklumkan perkara itu kepada Timbalan Premier merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Ahmad Douglas Ugambas bagi mempercepatkan lagi tindakan dan sebarang urusan berkaitan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti optimis banyak potensi kerjasama yang boleh dijalin bersama Kerajaan Sarawak berkaitan sektor teknologi dan ekonomi hidrogen. Menterinya Chang Lih Kang berkata ini kerana Sarawak merupakan negeri yang berada di hadapan dalam sektor berkenaan. In terms of hydrogen technology and economy, Sarawak is doing a good job, and that's why we are here to learn from Sarawak. Jelasnya banyak perkara yang boleh dipelajari daripada Sarawak dan pada masa yang sama mencari kaedah untuk membangun ekosistem bersama-sama memandangkan Malaysia sedang menuju ke arah pembangunan sektor itu. Ia dilaksanakan menerusi Pelan Hala 7 Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HETR yang akan dilancarkan tidak lama lagi. Chang berkata demikian kepada pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Beliau menyifatkan pertemuan bersama Datuk Patinggi Abang Johari sebagai sangat membuahkan hasil sambil menambah akan berkunjung lagi ke Bumi Kenyalang untuk memastikan jalinan kerjasama yang lebih baik antara Kerajaan Persekutuan dan Sarawak. Sarawak akan menilai model pengurusan air di Australia Barat sebagai penanda aras untuk penstrukturan semula sektor bekalan air di negeri ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Haji Narawi berkata, model tersebut akan dinilai dari segi kebolehgunaan atau kesesuaiannya untuk entiti bekalan air tunggal dan untuk badan korporat pihak berkuasa air negeri. Beliau dalam kenyataan media memberitahu menerusi pengetahuan dan pengalaman Australia Barat, pihaknya berharap dapat mewujudkan sistem yang boleh dipercayai bagi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat di seluruh Sarawak. Ini adalah selaras dengan inisiatif di bawah Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Datuk Julahi serta rombongan ketika ini sedang dalam rangka lawatan penanda aras ke pengawal selia air dan pengendali air di Australia
Australia Barat untuk mengkaji struktur industri air termasuk rangka kerja perundangan dan kawal selia, tadbir urus, model perniagaan, struktur organisasi dan infrastruktur teknologi. Baik, ini lagi kes penipuan pelaburan dalam talian dilaporkan di Sarawak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, kes terbaru ini membabitkan seorang pengurus sebuah syarikat hartanah di Kota Samarahan. Mangsa yang merupakan lelaki berumur 20-an itu pada mulanya berkenalan dengan seorang lelaki bernama Lim Cheng Fan di Facebook pada awal bulan ini. Suspek kemudian mengajak mangsa menyertai pelaburan USDT currency sebelum memberikan nombor telefonnya kepada mangsa bagi memudahkan membuat pelaburan. Mangsa kemudiannya telah melakukan 9 transaksi pemindahan wang keseluruhan berjumlah kira-kira RM150,000 ke 3 akaun bank milik suspek pada pertengahan bulan ini sebagai wang pelaburan USDT currency. Mangsa menyedari telah ditipu setelah suspek memberikan pelbagai alasan apabila ditanya mengenai keuntungan dari pelaburan itu sebelum suspek gagal dihubungi. Laporan polis dibuat pada Selasa lepas dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Zera di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Zera, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Kuching, Sarawak.